Ihsan bin Ghazali, pensyarah kanan dari Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi ataupun C-FIRST, Akademi Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Assalamualaikum Doktor. doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa khabar kita hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan raya di mana kita agaknya tahun ni? Raya Kelantan Terengganu. Oh ya. Betul sekali. Sempatlah raya di kampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita kembali bertugas dan terus on air di Radio IKIM pagi ini. Terima kasih QSR Bank yang membawakan bicara halal pada hari ini. Ya, Baik benar. doktor. Apa yang kau tengok tajuknya alkohol versus arak. Mungkin doktor boleh sentuh sikit pasal definisi alkohol dan juga arak ni sebagai kita punya permulaan atau mukadimah lah. Mukadimah kita. Silakan doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa ba'd. Pian dan juga Hazwan. Ya. Jadi berhubung dengan apa yang kita bincangkan ini, suka saya pergi lebih awal lagi berhubung dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam yang Allah turunkan ke dunia ini untuk kita manusia. Jadi atas dasar itu, syariat Islam yang kita memilikinya ini, dia menjaga kepentingan kita, kemaslahatan kita. Untuk dunia ataupun untuk akhirat. Atau dengan lebih akademik lagi, kalau kita bincang sikit akademiknya, syariat Islam itu dengan kemaslahatan yang akan dijaga itu, dia jaga 5 perkara. Ini ramai orang tahulah, yang terlibat dengan pengajian agama dia akan tahulah. Itu jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan, jaga akal dan jaga harta. Dan tajuk kita ni dia ada kaitan dengan yang keempat tu, jaga akal. Mana satu akal ni satu benda yang penting. Bila Allah beri akal kepada kita, kita mesti jaganya. Jaga dengan macam-macam lah. Antaranya, mana kita tak boleh merosakkan akal kita, musnahkan akal kita dengan apa cara sekalipun. Maka atas dasar itu, maka tu akan jadilah hukum. Hukum minum arak tak boleh. Hisap dadah tak boleh. Benda yang mabukkan, yang mengkhayakan tak boleh. Kerana untuk menjaga akal tadi. Ya. Atau dengan bahasa yang lain, syariat Islam ini, dia bila diturunkan itu, dia berbentuk jalbul maslahah dan darul mafsadah. Mana segala kemaslahatan, segala kepentingan, keperluan kita manusia, Islam akan sediakan. Syariat Islam sediakan. Di waktu yang sama, apa jua yang merosakkan kita, yang kita sebenarnya tidak perlukannya, maka Islam akan mengharamkannya. Kadang-kadang ada kebaikan dan ada keburukan. Satu benda itu. Contohnya arak sendiri. Dalam Quran pun kata arak itu ada kebaikan, tetapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sebab itu dia haram. Jadi sekarang kita pergi. Antara yang diharamkan ialah arak. Apakah dia arak itu? Arak ni adalah semua yang boleh menghilangkan, menguasai, menutup dan beri kesan kepada akal kita untuk menjaga akal tadi. Sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang mabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Maka atas dasar itu, jadi haramlah hukumnya bagi semua perkara yang diperolehi sama ada dari anggur, dari kurma, biji rin, gandum, barley, jagung, beras, manisan dan apa jua. Sama ada dia itu dimasak ataupun tidak, mana proses secara semula jadi ataupun dia itu diubah oleh manusia yang menyebabkan menjadi mabuk tadi, menghilangkan akal, maka hukumnya haram. Itu basic, kita kena tahu begitu dulu. Itu arak. Baik. Lawan dia alkohol, musuh dia tadi itu. Bukan suruh belaga. Kita faham betul-betul. Kan? Kita dengan alkohol pula apa benda. Tak itu arak. Jadi arak, alkohol ni, yang fokus kepada kita dalam pemakanan, khususnya perubatan yang biasa kita guna ni, ialah etanol. Dia ada formula dia. Formula etanol ni, kalau kita belajar sains, tingkatan 4 dan 5 ni, dia C2H60. Iaitu, etanol ni adalah sebatian kimia yang terdiri daripada 2 atom karbon, 6 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Itu dia sebatian ni dia gabungan 2 unsur ataupun lebih.
Pian tahu ke? Jirim ni ada 3 kategori. Jirim ni. Dia ingat balik ni, recall balik doktor. Kita ada unsur, ada sebatian, ada campuran. Jadi etanol dan alkohol tadi, dia sebatian kimia. Di situ ada gabungan antara unsur hidrogen dan juga karbon. Satu lagi oksigen. Ya. Jadi etanol ni, dia satu bahan yang cecair yang tidak berwarna. Dia berbau manis. Tahap dindih dia 78 Celsius hingga 80 darjah Celsius. Macam air kan 100 darjah Celsius, dia gelegak. Tapi ini dia lebih rendah. Sebab dia ada banyak kegunaan dia. Sebab dia rendah. Maka etanol ini boleh digunakan untuk menghasilkan minuman beralkohol. Boleh digunakan dalam bahan-bahan untuk pencuci. Bahan-bahan kimia untuk ujian di makmal. Bahan bakar, enjin itu menggunakan etanol. Pelarut untuk bahan warna, pewangi dan juga perasa. Yeah. Baik, satu lagi, etanol juga digunakan dalam perubatan seperti antidot yang tidak sebagai anti racun dan juga antiseptik yang disapu pada badan kita sebelum disuntikkan oleh doktor untuk membersih dan mengelakkan jangkitan kuman. Jadi itu mukadimah kita, Pian dan juga Hazwan. Membezakan kat situ pun dah nampak fungsi lah dan juga kesannya pada penggunaan. Kalau arak tu memang confirm nampak memabukkan lah. Walau apa pun punca ataupun sumbernya doktor. Manakala alkohol ni, ada juga yang guna istilah alkohol industri doktor untuk certain ataupun bidang-bidang ataupun industri-industri tertentu. Mungkin itu nanti kita pergi lebih dalam, lebih jauh lagi. Pastinya orang terbayang kalau dah doktor sebut pasal alkohol tadi tu. Kalau dalam perubatan tu, kalau kena kat kulit tu macam dirasa macam mana? Sejuk-sejuk, rasa macam tu lah dok. Jadi adakah itu, ada orang kata, haram ke tidak ni macam ni kalau kena kulit? Nak kena samak ke, nak kena apa ke? Jadi itu pasti menjadi persoalan dan macam-macam lagi persoalan lanjut akan kita kongsikan nanti. Dan sahabat-sahabat pun kalau ada soalan, boleh ajukan ke WhatsApp kita 01129004. Juga kalau katakan tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM tu pun boleh ajukan soalan, pandangan serta perkongsian. InsyaAllah yang berbahagia Dr. Muhammad Ihsan Ghazali akan memberi pencerahan mengenai topik kita pada pagi ini, alkohol versus arak. Cuma apa beza dia lebih lanjut nanti akan dibincangkan, insyaAllah akan dijelaskan. Sambil-sambil tu kita bersama dari Sulaiman, Ijam Watson, ada Ekspedisi Mel dan Iwan Syahman dengan lagunya Dunia Sementara. Akhirat selamanya. Hanya di Warna Pagi. IKIM. Inspirasi Sementara bahagia, sementara sakit, sementara sehat, sementara miskin, sementara kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tahniah Ismail, graduan Kelab Pemulihan KFC Golden Egg Crunch 2018. Susah cuci tangan dari KFC Golden Egg Crunch. Dulu, hari-hari saya kena ayam goreng KFC dengan aroma telur asin daun kari tu. Cik Ismail, KFC Golden Egg Crunch dah kembali. Saya baru je kena. KFC Golden Egg Crunch, sedap sampai tak ingat dunia. Jom kena sekarang! Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, pertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen Bicara Halal yang dibawakan oleh QSR Brands, membawakan tajuk alkohol versus arak bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Al-Ihsan bin Ghazali, Pensyarah Kanan Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi CFIRST, Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia UTM. Yang doktor, kita sambung nak membezakan antara arak dan alkohol. Ya. Baik, Pian dan juga Hazwan. Sekarang kita pergi, apakah beza antara arak dengan alkohol? Dia sama ataupun tidak sama? Jadi kata-kata orang awam, orang Islam ni, dia kata arak adalah alkohol adalah arak. Oh ya? Orang awam kata sama. Jadi hukumnya adalah haram. Itu yang dipegang oleh ramai orang, macam itulah. Ia berpunca daripada antara puncanya
terjemahan perkataan khamr dalam Quran dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris dia translate kepada alkohol. Ya. Sedangkan alkohol itu tidak semestinya arak. Dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, sembah berhala, berteru nasib adalah perkara keji daripada amal-amalan syaitan. Maka jauhlah dia. Semoga kamu berjaya. Jadi al-khamr di situ, kalau kita translate ke bahasa Inggeris, dia pilih alkohol. Jadi itu mengelirukan, mengelirukan kita umat Islam. Sedangkan alkohol itu tidak semestinya arak. Yang terdasar itu, setiap arak adalah mengandungi alkohol. Kerana itu yang biasanya yang menyebabkan peminumnya hilang akal dan mabuk sebab etanol yang ada, alkohol yang ada. Di setiap arak dia ada alkohol. Tapi bukan setiap alkohol adalah arak. Tak semestinya alkohol itu adalah arak. Itu yang kita kena faham betul-betul. Jadi alkohol diperolehi daripada proses pembuatan arak dan juga bukan pembuatan arak. Itu antara dia ada dua ni. Kita nak dapat alkohol tu ada dua cara. Satu daripada proses pembuatan arak. Yang kedua bukan daripada proses pembuatan arak. Dia akan menentukan hukum. Yang kita panggil di sini, kalau dalam istilah syarak kita, konsep qasdan dan tabaan. Biar biasa dengar. Qasdan dan tabaan. Qasdan dan tabaan. Bila nak buat arak tu kan, kita nak buat contoh nak keluarkan alkohol. Sekarang kosat pengilang itu ataupun individu tertentu, bila dia nak keluarkan alkohol, dia buat arak dulu. Jadi itu niat dia memang nak buat arak. Ada alkohol. Sekarang itu kosat dia memang dia nak buat arak kan. Ada alkohol. Macam orang kampung kita pula. Orang kampung kita dia nak buat tempe ataupun nak buat tapai. Di situ ada alkohol. Etanol ada dekat situ. Tapi niat dia bukannya nak buat arak. Dia nak buat tapai. Tapi di waktu yang sama ada alkohol. Itu tabaan dipanggil. Bukan kostan. Kosatnya nak buat tapai. Tabaan berikutnya adanya alkohol tadi. Yang arak tadi kosak memang nak buat arak. Memang nak memabukkan. Mabuk. Jadi itu akan bezakan hukum nanti. Bila kita bincang dengan panjang lebar. Pastinya itu beza je lah. Maknanya alkohol tak semestinya arak, tapi arak ada alkohol. Jadi alkohol bila terhasil dari proses pembuatan arak, hukumnya haram dan najis walaupun sedikit. Itu jadi hukumnya. Alkohol yang terhasil daripada proses pembuatan arak, maka hukumnya haram dan najis walaupun sedikit. Manakala alkohol terhasil daripada proses pembuatan bukan arak, bukan proses pembuatan arak ni, yang kosak tadi itu. Seperti proses pembuatan makanan, maka dia adalah halal dan juga suci. Lepas tu boleh makan, boleh diguna pakai dan seumpamanya. Walaupun selain daripada ni doktor, selain daripada nak buat tapai, selain daripada buat tempe tadi tu, dia banyak lagi kegunaan. Banyak kegunaan lah. Kalau nak sebut satu-satu tu banyak. Nanti kita akan sentuh nanti. Menarik itu. Jadi itu beza. Faham kan yang tengah menonton ni, faham kan semua? Dia menganga macam tu rupanya. Maknanya orang makan tapai tak ada sampai mabuk, takkan jadi mabuk. Macam itulah doktor dan juga pastinya ada antara kita yang memang keliru dengan bab alkohol ni dalam makanan, dan juga ada juga penggunaan yang lain macam contoh minyak wangi dan sebagainya. Memang saya rasa doktor sampai sekarang orang duk bincang isu tersebut. Dan boleh tak kalau kita cuba ada satu soalan di WhatsApp ni, mungkin kita boleh bantu sahabat kita tentang apa keadaan status hukum memasak menggunakan bahan ramuan atau cecair yang berupa alkohol ataupun menggunakan alkohol katanya, adakah boleh kerana bila mencecah suhu tertentu ia akan hilang menjadi wap? Adakah ni macam yang doktor sebutkan tadi tu? Ya, sebenarnya kita ada tajuk khusus tentang ni nanti. Tapi saya sebutlah. Boleh kita hint sikit. Jadi bila sudah dia arak, macam dipanggil kalau istilahnya dipanggil antaranya cuka arak. Memang digunakan pakai dalam makanan. Biasa digunakan di hotel yang besar-besar ni, dia akan gunakan dia masuk liquor ataupun jenis arak tertentu sebagai penyedap makanan. Jadi walaupun itu keadaan oleh kerana dia arak, maka hukumnya adalah haram. Sebab tak dia kira lah. arak. Sebab dia arak. Walaupun berlaku selepas itu, berlaku penyelingan, berlaku perwapan ke, maka dia tetap juga haram. Sebab hukum asalnya arak itu. Maka tak boleh sama sekali. Kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah ini.
Walaupun ia akan hilang menjadi Dia akan wap. hilang. Kalau hilang jadi wap, tapi rasa dia tetap ada lah doktor. Dok. Sebab itu yang nak dirasa lah kalau orang tambahkan unsur-unsur tersebut dalam makanan. Jadi kena hati-hati. Tambah-tambah lagi yang selalu tengok TV, tiba-tiba macam chef tu letak campur itu campur ni. Chef tu bukan Islam kan, tapi jangan semudahnya macam tu lah. Dan kena tahu status dan membezakan antara alkohol dan arak tadi. Walaupun namanya macam-macam, tapi kalau disebut arak kat situ doktor, elakkanlah. Memang tak boleh. Tak boleh halal, tak- memang bukan- tak boleh. Tinggalkanlah sebab ia haram. Jangan. dia haram. Tapi kalau nama kat botol tu dia tulis alkohol doktor. Alkohol kena tengok ingredient dia. Betul. Tengok. Apakah maksudnya itu? Kalau biasanya alkohol tu arak. Oh, okey. Dan lepas tu boleh tak kalau sahabat kita ni bertanya tentang minyak wangi. Alkohol dalam minyak wangi pula macam mana fungsinya, doktor? Ni mungkin sebab nanti kita nak bincang juga nanti. Memang ada semua tu. Kita timbang kejap lah. Memang ada semua tu. Kita timbang kejap lagi. Memang akan kita bincangkan juga tentang fungsi alkohol dalam bahan-bahan ataupun produk yang kita gunakan, termasuk makanan, sebab kita nak menjawab pelbagai kekeliruan dan juga mungkin kerisauan kita lah. Betul. Supaya tak tercampur arak dalam makanan kita, wal-iyazubillah. Ya, benar. Juga kalau katakan sahabat-sahabat pendengar semua ada sebarang soalan mengenai topik kita pada hari ini, ajukan terus saja ke talian WhatsApp kami 01129004 ataupun yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan, pandangan serta perkongsian. InsyaAllah yang berbahagia Dr. Muhammad Al-Ihsan bin Ghazali dari UTM akan bagi pencerahan. Okey? Cuma doktor, sebelum kita berehat ni, jawapannya sekejap lagi lah. Cuma kadang-kadang kalau kita makan, kita dah tiba-tiba macam kita tahu dalam makanan tu ada kita pun confused, alkohol ke arak. Macam mana kita nak tahu? Adakah boleh kita kenal pasti menerusi bau ataupun rasa? Tiba-tiba rasa macam pening-pening macam tu kan. Sedangkan memang kita pening pun macam mana caranya untuk mengesan? Kejap lagi kita akan bincangkan lebih lanjut, insya-Allah. Kita berehat seketika bersama Lutfan saat kau perlukanku. Hanya di Warna Pagi, Kim, Inspirasi Inforia. Islami. Berani meninggalkan semua kisah suka dan duka yang terjadi di antara kita berdua. Akan persemaikan memori bekalan untuk aku mengingati dirimu. Engkaulah sahabatku, kau sentiasa dalam hatiku. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, keberkalah. Jika engkau berduka, aku akan ada saat kau perlukanku. Kau hadiahkan inspirasi, juga motivasi dan nasihat, teguran tanpa sanksi. Kau ajarku erti memberi, makna menerima dengan ikhlas dan setia. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, kabarkanlah. Jika engkau berduka, aku akan ada saat kau perlukan. Peristiwa kita yang lalu akan kulukiskan menjadi potret indah yang tersemat di jiwa. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, kabarkanlah. Jika engkau
Kan ada saat kau perlukanku. Kaulah sahabatku dan kaulah sahabatku. Tahniah Ismail, graduan Kelab Pemulihan KFC Golden Egg Crunch 2018. Susah cuci tangan dari KFC Golden Egg Crunch. Dulu, hari-hari saya kena ayam goreng KFC dengan aroma telur asin daun kari tu. Cik Ismail, KFC Golden Egg Crunch dah kembali. Saya baru je kena. KFC Golden Egg Crunch, sedap sampai tak ingat dunia. Jom kena sekarang! Ambilan pelajar baru Institut Penilaian Negara INSPEN kini dibuka. 3 program sijil yang ditawarkan kepada para pelajar lepasan SPM ialah penilaian harta tanah, pengurusan harta tanah dan agensi harta tanah. Yuran serendah RM365 setiap semester, bantuan makan RM20 sehari dan penginapan turut disediakan percuma. Graduan juga berpeluang menyambung pengajian di dalam dan di luar negara. Daftar sekarang di inspen.gov.my. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pasti bertemu Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Masih lagi kita bersama untuk segmen Bicara Halal yang dibawakan oleh QSR Brands, membawakan topik alkohol versus arak. Kita bersama dengan Yang Bahagia Dr. Muhammad Al-Ihsan bin Ghazali dari UTM. Ya, dan pagi ni terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook live kita. Boleh share ataupun cerita anda sedang mendengar dari mana, dan juga mungkin apa antara makanan yang baru anda rasa dan tiba-tiba anda rasa macam sangsi lah, ada arak ke dalam makanan kita ataupun ada alkohol dalam makanan kita. Boleh tak doktor mungkin kita sebutkan fungsi alkohol dalam makanan, dan juga mungkin macam mana kita nak tahu kalau dalam makanan tu ada arak ataupun alkohol, doktor? Okey, Hazwan dan juga Pian. Sekarang kita pergi kepada fungsi alkohol tu sendiri. Okey. Apa guna, apa faedahnya? Kenapa orang duk guna alkohol, duk guna etanol, tak guna bahan-bahan yang lain kan? Apa kehebatannya? Dia sebelum tu, etanol terhasil melalui 2 kaedah, iaitu secara fermentasi, dia kenal sebagai etanol semula jadi. Ini penampaian yang biasalah, etanol semula jadi. Penampaian, okey. Jadi yang ni ada 3 kategori. Ada pebejal seperti tempe. Pebejal. Tempe ni, dia ada 0.01 etanol. Tempe tu ada etanol juga. Memang ada perlukan etanol tu untuk dia memang dia jadi sendiri. Bila dia proses dia akan keluar. Bukan kita letak etanol, memang dia proses penampaian tu berlaku, akan ada etanol kat situ. 0.01% etanol. 0.01. Kemudian separuh pebejal seperti tapai. Okey. Tapai ni etanol dia ada 1.07 hingga 2.33%. Dia berdasarkan jenis ubi dan jenis ragi yang digunakan. Ini kajian IPPH lah. Berdasarkan tengok jenis ubi, tengok ragi yang digunakan, dia tak sama. Jadi antara itulah 1.07% hingga 2.33% dalam tapai. Kemudian yang jenis cecair seperti kicap. Oh, kicap. Kicap pun ada etanol juga. Okey. Kicap ni dalam 3% ada etanol dia. 3%. Ada etanol. Yang kedua, itu yang jenis yang pertama, etanol alkohol yang pertama. Yang kedua secara industri, yang dikenali sebagai etanol industri. Etanol industri. Jadi etanol industri lah yang kita guna pakai dalam banyak makanan dan juga minuman. Daripada dalam coklat, dalam kek, dalam aiskrim, minuman ringan, soft drink ni. Seperti Coca-Cola, Pepsi dan seumpamanya. Mana kita akan guna banyak dalam bahan ataupun makanan seumpama inilah. Maka fungsi alkohol tadi dalam pemakanan ni, dia ada 3 fungsi dia. Fungsi utama dia. Yang pertama sebagai perisa. Okey. Orang guna alkohol untuk menyebabkan makanan itu ada perisa, rasa begitu, rasa begini, rasa sedap, rasa. Tapi dia tak sebutlah perisa etanol. Tak sebut. Nanti orang tak makan. Orang tak minum itu. Untuk perisa dia itu. Okey. Yang kedua untuk pewarna dia. Pewarna. Sebagai pewarna dia. Itu kehebatan etanol ni. Yang ketiga sebagai penstabil supaya tahan lama. Dengan adanya etanol kat situ, alkohol ni dia boleh tahan lama jenis makanan itu. Maka terasa itu memang etanol digunakan secara meluas dalam industri makanan. Maka fungsi ini memanglah dikosakkan begitu, bukan sampingan. Sebab tu kita kena bahaskan dengan panjang lebar. Sebab memang dikosakkan, memang diniatkan begitu untuk dimasukkan secara sengaja. Bukan sebagai tabaan tadi kan. Kalau tabaan tu tak apalah. Sebab dia sebab sampingan. Ini memang benda betul, memang bahan utama dimasukkan ke dalam satu makanan itu. Atas dasar tadilah sebagai perisa, pewarna dan penstabil makanan. Jadi kadar peratusan etanol ni pula dia akan berbeza kalau ikut kadar perisa yang kita masukkan lah.
Sebagai contoh lah. Contoh coklat susu. Coklat susu. Dia gunakan 0.16% perisa vanila. Jadi perisa itu daripada etanol tu. Itu etanol tu. Alkohol tu. 0.16% tu. Ada terdapat coklat juga yang menggunakan 0.03 perisa vanila. Dia tak sama. Masing-masing. Produk masing-masing lah. Yang mereka akan tentukan masing-masing. Contoh aiskrim. Aiskrim pun ada etanol juga. 0.2 hingga 0.5 dalam aiskrim dia ada. Dalam kek pun ada. Jadi sekarang kita pergi kepada guideline dia. Jadi majlis fatwa kebangsaan telah memutuskan dengan perbincangan yang panjang dengan pakar-pakar lah daripada IPPF khususnya, UPM ni, dan juga dengan pakar-pakar yang lain. Mereka memutuskan seperti berikut. Yang pertama, setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Kita dah bincang tadi. Walau bagaimanapun, bukan semua alkohol itu adalah arak. Alkohol yang diperolehi daripada proses pembuatan arak hukumnya haram dan juga najis. Tadi sudah dijelaskan tadi. Masih ingat tadi kan? Ini mudah. Jadi yang kedua, manakala alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis. Tetapi haram dari segi tak boleh diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah beracun dan boleh membunuh. Walaupun dia tidak haram tadi, tak boleh kita kumpul-kumpulkan etanol itu kita minum. Tak boleh. Walaupun dia suci. Sebab etanol ni dia beracun. Dia boleh membahayakan kesihatan kita. Dia memudaratkan lah. Itu sebabnya dia haram. Kita suling-suling dia. Kita pun ambil etanol. Walaupun macam daripada tapai kan. Tapai itu boleh makan, dia harus kan. Jadi etanol dia itu kita nak ambil. Kita kumpulkan. Tak boleh begitu. Kalau kita makan tapai sudahlah. Tak boleh kumpulkan alkohol dia itu. Dah tahu dah halal tadi, harus tadi. Tak najis tadi. Kita pun nak minum lah. Tak boleh. Cuma minum tak boleh. Gigih je pergi tapai semua Sebab kita itu kan tabaan je. Kita nak makan tapai. Baik. Yang ketiga. Minuman ringan yang proses atau dibuat bukan dengan tujuan untuk menghasilkan arak dan mempunyai alkohol di bawah arah 1% adalah harus boleh diminum. Bawah 1%. Minuman ringan yang diproses tapi bukan niat untuk cara tu bukan untuk pembuatan arak, tidak. Tapi ada alkohol di situ. Boleh minum. Tapi dengan syarat di bawah 1%. Kalau lebih dia boleh jadi memabukkan. Boleh akan memabukkan, akan ke arah jadi arak lah. Ke arah jadi arak lah kalau lebih daripada 1%. Itu yang tak boleh, akan jadi pada mirin nanti. Yang digunakan di Jepun tu. Sebab dia ada 14%. Di situ ada 14% etanol di situ. Dan memang orang dulu memang menjadikan mirin ini sebagai arak dia. Walaupun dibuat daripada beras. Tapai mana daripada arak beras lah. Daripada beras. Kita pergi kepada yang keempat. Manakala minuman ringan yang dibuat dengan niat, tengok yang kita kos dan tabaan tadi kan, tengok dengan niat dan cara yang sama seperti proses membuat arak, sama ada mengandungi banyak atau sedikit alkohol atau alkohol menjadi suling, al-haram diminum. Apa jua minuman ringan atau minum apa jua minuman, cara buat proses itu cara arak, diniatnya untuk macam proses arak juga. Macam arak juga. Walaupun sedikit, tapi sikitnya. Sikitnya. Tapi proses macam arak itu haram. Itu haram juga. Walaupun disuling. Hazwan tahu disuling ni macam mana? Jadi kita suling ni kita panas kan. Oleh kerana etanol ni dia kadar didih dia lebih rendah daripada air dan bahan yang lain. Jadi dia akan beruap. Maka dia boleh dia keluar. Maka dia keluar. Mana tak adalah etanol tu kan. Boleh minum ke tidak? Jawapannya tak boleh. Walaupun disuling. Walaupun disuling. Tahu asal dia memang arak lah. Dia niat untuk macam arak lah. Proses itu. Walaupun tapi sikit lah. Maka dia adalah haram. Seterusnya. Yang kelima. Makanan atau minuman yang mengandung alkohol secara semula jadi. Ini menjawab banyak persoalan lah. Seperti buah-buahan, kekacang atau birin serta perahannya. Atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingan. Tabaan yang kita bahaskan tadi kan, bila dah faham tadi kan, senang lah. Semasa proses pembuatan makanan atau minuman adalah tidak najis dan boleh dimakan ataupun diminum. Dia terjadi dengan sendiri je, macam tapai terjadi dengan sendiri. Macam air tuak pun sama kan. Dia memang ada dalam tu. Memang ada dekat situ. Tapi kita bukan nak jadikan dia arak. Tuak ni tuak nira lah. Nanti orang pelik.
Apa? Kami haram tuak ni. Dia macam di apa? Kalau di Pantai Timur biasa juga. Kita panggil tuak. Tuak. Tapi di Sarawak tuak ni haram. Yang mabuk tu kita sedap je bulan puasa untuk minum. Betul. Buat buka puasa sedap. Tapi biasanya kita panggil guna istilah nira. Orang sini panggil nira, kita panggil tuak. Cuma anda kata kalau dalam nira tu etanolnya berlebihan pula. Dia tak akan berlebihan, melainkan habis tempoh masa dia. Oh, rosak lah. Dia ada tempoh masa dia. Jadi bila tanda-tanda dia, bila kita macam kita nak buka, dia berbuih. Bila kita buka tu dia macam gas. Tu dia panggil tuak tu dah gila. Pasal kamu kami ni. Tu tuak dah gila. Yang ni kalau makan tu, minum tu, dia boleh ke arah memabukkan kita. Dia akan jadi arak. Walaupun peringkat awalnya halal, sebab tu Nabi sendiri dalam satu hadis Nabi juga, Nabi ni dihidangkan tamar tu dimasuk dalam air. Buah kurma dimasuk dalam air. Jadi sedap. Itu boleh diminum. Nabi minum kali hari pertama minum, Nabi hari kedua, hari ketiga. Lepas tu tak ada dah. Kalau lebih dibuangkan. Jadi bermakna mana tak boleh minum dalam tempoh yang lama. Mana dalam nabis, dia panggil nabis dalam istilah syaratnya. Nabis ni boleh bertahan selama 3 hari sahaja. Selepas 3 hari dia akan bertukar menjadi arak. Maka haram lah, tak boleh lah. Sebelum tu tak apa. Sama dengan tapai tadi. Maka kalau dah lebih etanol, itu dah lama dah lama. Penampaiannya lama, dia akan jadi arak, maka haram diminum. Baik, satu lagi. Last sekali. Makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus boleh digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak yang sama saja. Dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol itu tidak melebihi 0.5%. Ini untuk bahan perisa. Bahan perisa juga bahan penstabil untuk tahan lama. Jadi kandungan alkohol yang dibenarkan boleh hadir di situ hanya tak boleh lebih daripada 0.5%. Tapi dengan syarat-syarat tadilah. Cara proses itu bukan cara pembuatan arak. Kalau tidak dia akan jadi haram. Kalau namanya wine vinegar, dah ada nama wine kat situ. Tapi vinegar biasa kena untuk masakan, betul kan? Macam mana status dia? Perlu tak kita tahu? Yang kita sebutkan tadi. Wine vinegar ni atau panggil cuka arak. Sering digunakan oleh chef-chef terkenal ke chef-chef tertentu ke untuk sebagai penambah perisa dalam makanan. Digunakan di hotel-hotel. Jadi Majlis Fatwa Kebangsaan yang dalam muzakarahnya memutuskan bahawa haram menggunakan cuka wine vinegar ini yang diproses dan dicampur dengan bahan-bahan luar. Walau bagaimanapun, sekiranya perubahan daripada cuka wine kepada cuka berlaku dengan sendirinya, maka ia adalah halal. Dia tengok keadaan. Mana kalau manusia yang proses itu, manusia yang buat sendiri berubah menjadi wine vinegar, lepas tu jadi cuka, kita yang prosesnya, kita yang buatnya, maka tidak dibenarkan. Tak boleh. Tapi kalau dia berlaku dengan sendirinya, dia sendiri berlaku. Kita tak kacau apa pun. Sampai berangkat dia jadi cuka. Bolehlah guna. Bolehlah guna. Tapi kalau kita tahu itu adalah wine dan macam kita letakkan juga, memang tak boleh lah. Sebab kita dah tahu status keadaan dia kan. Memang orang buat jadi wine tu. Sekarang kalau dia jadi sendiri. Tapi macam mana kalau kita sebagai orang awam nak membezakan macam mana dia jadi sendiri dan juga dia jadi keadaan tertentu. Kalau cuka, contoh kalau cuka ini disimpan lebih berapa bulan, ia akan menjadi wine. Contohnya macam tu. Kita orang awam macam payah. Itulah cabaran kita. Sebab tu dalam Islam ni dia ada yang halal itu bayinun. Jelas terang. Yang haram pun ada yang jelas kan. Dan seterusnya ada yang mustabihat, ada yang syubhah. Jadi andai kata kita berada dalam situasi syubhah ini, mana tak ada tanah halal contoh, tapi kalau ada tanah halal tak ada masalah, kita dah memang percaya. Kita kena percaya. Sebab nak dapat proses pensijilan halal ni bukannya senang, bukannya mudah. Dia ada proses yang ketat sangat. Akan dicek kan. Jadi pada benda-benda yang tidak ada pensijilan halal itu, maka bila ada orang yang kita boleh percaya pula dia mengatakan ada masalah pada bahan yang kita nak minum itu, baik kita tinggalkan, lebih baik begitu. Lebih baik. Cari yang lebih menenangkan jiwa dan sebab tu kita ni biar tenang jiwa kita. Sebab tu bila tak ada apa-apa kaedah ataupun dalil, tanya diri kita rasa macam mana. Rasa tenang yang mana? Tidakkah yang kita tinggalkan itu rasa selamat? Bila kita makan, macam mana ni?
Satu cara lagi kita boleh tengok ingredient dia. Sekarang ni mesti ada. Bahan produk makanan minuman dia kena ada ingredient dia itu. Kita boleh panduan awal lah untuk kita siasat dan tanya orang ataupun untuk kita rujuk. Baik, itu dia info-info dan maklumat berkaitan dengan khususnya makanan, masakan, bahan-bahan, macam mana boleh antara perbezaan antara alkohol dan juga arak khususnya melibatkan makanan, sambil-sambil anda sahabat-sahabat hadamkan masakan dan makanan kita dan kaitannya dengan topik perbincangan kita yang dikongsikan oleh Dr. Ali Ihsan pagi ini. Kita berehat kejap, sambil-sambil itu kalau ada soalan terus hantar laju-laju, sempat lagi insya-Allah untuk kita raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar sekalian. Juga terima kasih kepada Adam Malik Najri. Gigih dia tulis segala apa yang doktor cakap semua dia tulis dekat Facebook Live kita. Okey, anda boleh tonton dekat Facebook Live IKIM FM dan ajukan soalan serta pandangan serta perkongsian anda di sana. Okey. Tolong tambah-tambah lagi bila doktor sebut tentang berapa peratus, 20.33, 0.16. Tolong catat biar ramai lagi dapat manfaat insya-Allah. Berehat seketika bersama Dami dan Tisha. Kita kan sekampung. Hanya di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kepada kawan ada keberkatannya. Indahnya bila kita bersaudara di desa yang indah dan tercinta. Tahniah Ismail, graduan Kelab Pemulihan KFC Golden Egg Crunch 2018. Susah cuci tangan dari KFC Golden Egg Crunch. Dulu, hari-hari saya kena ayam goreng KFC dengan aroma telur asin daun kari tu. Cik Ismail, KFC Golden Egg Crunch dah kembali. Saya baru je kena. KFC Golden Egg Crunch, sedap sampai tak ingat dunia. Jom kena sekarang! Tahukah anda peralatan-peralatan komunikasi dan wireless mesti mempunyai label MCMC? Label MCMC pada setiap peralatan komunikasi dan wireless menunjukkan peralatan tersebut adalah selamat dan mematuhi standard-standard yang telah ditetapkan oleh MCMC. Antara peralatan yang mesti mempunyai label MCMC adalah telefon, mesin faksibili, komputer tablet, laptop, walkie-talkie, TV pintar dan peralatan-peralatan yang menggunakan teknologi wireless seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Layari mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Ada label, anda selamat.
Kemiskinan dan konflik peperangan masih tiada noktah. Kegembiraan dirampas, kebuluran menjadi impak. Di mana kita saat dunia semakin tenat? Jom sertai kempen Care for Hunger bersama Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Radio Islam nombor 1 di Malaysia pastinya IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama untuk bicara halal yang dibawakan oleh QSR Brands membawakan tajuk Alkohol versus Arak bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Al-Ihsan Ghazali dari UTM. Teringat pula doktor, dulu pernah satu kes minuman yang memang terkenal jugalah, jadi trend lah masa tu kan. Lepas tu katanya ditahan seketika sebab katanya ada kandungan alkohol yang peratusannya meragukan. Lepas tu bila diisytiharkan peratusannya okey, barulah boleh kembali ke pasaran. Maknanya peratusan alkohol etanol dalam minuman ni siapa yang kawal lah biasanya? Ya, tadi saya dah sebut guideline yang disebut oleh JAKIM, oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Jadi sebutkan tadi mana tak boleh lebih daripada 1.0. Okey. Kalau dalam pewarna apa tak boleh lebih daripada 0.5. Jadi sekiranya dicek nanti. Mana setiap produk itu yang dah dapat halal tu kan contohnya kan. Jadi dia ada tempohnya akan dicek balik. Akan dicek balik. Kan? Ada kajian ke apa ke. Jadi kalau dicek ada kandungan alkohol tu lebih daripada yang telah yang dibenarkan, maka akan ditarik baliklah persijil halal itu. Jadi memang badan tu akan ada pemantauan akan ada pemantauannya. Cuma ada juga yang sebab tu sekali-sekali akan macam kes Cadbury dulu kan berlaku kan. Kes macam ni lah. Mana dia akan kena jawab baliklah. Ada siasatan tapi bila mendapati ada contamination itu dah itu lain lah. Dan takut pun dah selesai lah. Okey, baik. Ada juga yang bertanyakan ada gunakan istilah mirin dalam bahasa Inggeris dia ejanya lain, tapi bahasa kita mirin lah. Macam mana pula doktor penggunaannya? Mirin ni adalah sejenis wine beras. Wine beras ataupun merupakan cairan beralkohol berwarna kuning dan berasa manis. Sering digunakan dalam masakan Jepun. Jepun sama menggunakan mirin ini. Jadi mirin termasuk dalam kategori khamar, kategori arak sebenarnya. Di mana kandungan alkoholnya sekitar 14%. Jadi etanol banyak tu, tinggi 14%. Oleh kerana itu tergolong dalam arak, maka hukumnya haram dan juga najis. Baik. Di Jepun, mirin memang digunakan sebagai minuman keras yang memabukkan lah. Antaranya sushi ni salah satu makanan yang popular di Jepun, dicelup dalam mirin dulu. Dicelup dalam mirin untuk rasa dia ada rasa lah, untuk perasa dia, untuk tahan lama dia. Dicelup etanol tu, alkohol tu. Tu rasa sedap. Dan dicelup tu memang untuk bagi rasa mirin tu. Bukanlah dia fungsinya tiba-tiba dan guna untuk benda lain dan sebagainya lah. Memang mirin tu adalah etanolnya saja 14%. Memang tinggi. Okey, itu tadi dalam bab makanan pula. Doktor, macam mana? Ramai juga yang bertanya ni pasal minyak wangi, ubat-ubatan juga yang katanya kalau dalam tu ada alkohol, ada etanol, boleh ke tidak kita gunakan? Baik. Dalam pewangi dan juga ubat-ubatan ni, kenapa pula minyak wangi ni ada alkohol? Kenapa produk ini dimasukkan alkohol tu? Tak ada ke produk-produk lain kan? Dia ada fungsi sebenarnya, ada fungsi, ada sebabnya. Jadi alkohol yang berfungsi sebagai pelarut pada minyak wangi kerana sifatnya mudah meruap dan seterusnya menghasilkan bau yang wangi. Dia boleh membantu untuk bau wangi itu dengan hebatnya alkohol itu. Hebatnya etanol itu. Dan dia mudah meruap. Kita sembuh kan dia mudah. Dia mudah meruap, dia kena ke badan kita, ke baju kita, dia mudah masuk. Baik. Jadi alkohol yang terdapat dalam pewangi adalah pelarut yang diperolehi daripada proses kimia melalui penyulingan. Alkohol itu. Jadi ubat cecair yang mempunyai etanol dalam dos yang dipreskrip harus dan boleh diminum. Begitu juga dalam ubat-ubatan. Dah sebut dari awal tadi. Dalam ubat-ubatan kita pun ada alkohol, ada etanol juga. Jadi hukumnya ubat macam ubat batuk ataupun sapuan ke apa benda kan ada etanol itu dibenda harus dan boleh diminum kalau ubat batuk lah. Mengikut dos yang telah disyorkan. Ditetapkan oleh ahli dia lah. Berapa sudu ke, berapa kadarnya. Jangan sebotol. Jangan sebotol lah. Sebotol. Nanti dia akan jadi lain kalau makan. Sebab tu orang salah guna ubat batuk, dia akan jadi haram pula. Dikhayak. Dia lebih dos patutnya berapa mililiter je. Berapa sudu je. Dia lebih pada tu, minum 2-3 botol. Jadi mabuk lah. Sebab dia ada etanol dalam tu. Itu salah guna.
Jadi ubat-ubatan dan pewangi yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut adalah tidak najis hukumnya. Jadi kesimpulannya, ubat-ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut adalah tidak najis dan harus sekiranya alkohol tersebut bukan diambil dari proses pembuatan arak. Kita kaitkan begitu. Ya. Bukan diambil daripada proses pembuatan arak. Maka bolehlah kita guna ubat-ubatan sebagaimana biasalah. Yang kita minum ubat batuk, yang kita pakai minyak wangi, walaupun boleh ada lah tu. alkohol. Itu fatwa kebangsaan memutuskan begitu. Ya. Maknanya dia bukan menggunakan arak yang tidak. memabukkan itu. Manakala guna arak sungguh tak boleh jadi. Manakala betul ambil Ada daripada ke arak. tu? Kalau anda kata ada. Kan, Sebab tu kita kaitkan bukan diambil melalui proses pembuatan arak. Okey. Dan Dia fungsi kait pun macam lain tu. kan. Fungsi Fungsinya lain. etanol tu dalam minyak wangi lain untuk menyebarkan bau dan juga apa tadi? Ubatan pun fungsinya juga berbeza. Cuma kalau macam kes ubat batuk tadi tu, kalau orang tu ambil berlebihan, itu dah jadi penyalahgunaan lah. Bukanlah dia sebab Lebih gula pun sakit, lebih gula, lebih garam pun sakit. Tu tengok fikir apa kaitan. Lebih gula pun sakit tak? Okey. Faham dah apa pun insya-Allah. Itu dia perkongsian doktor berkaitan tadi makanan, masakan, lepas tu pemakaian minyak wangi dan sebagainya. Ada juga yang bertanya tadi, mana tadi soalan dia, sebab dok tengok Facebook live dengan WhatsApp kita ni. Macam mana Dr. Nik Mustafa bertanya, dia kata macam mana cara mudah kalau kita nak tahu kandungan alkohol dalam makanan atau minyak wangi bukan dari proses pembuatan arak, adakah memang akan ditulis dekat botol tu macam punca atau sumber etanol alkohol tu? Dia tidak tulis. Tak tulis Dia tak ada ditulis. Jadi macam mana kita nak kenal? Tanya pekedai? Atau Jadi restoran? tengok tanda halal lah. Bila ada tanda halal kita dah yakin dah tu. Dah terjamin halal. Bila ada tanda halal yang betul-betul halal yakin sungguh lah. Yang halal tak tahu datang daripada mana. Yang penting nampak halam, alif, lam tu yang dah halal semualah. Bila halal daripada yakin memang kita percaya dah. Memang sudah diperiksa lah di mana diteliti betul-betul kehalalan thayyibannya. Ini kita yakin lah. Itu saja cara. Mana kalau kita nak tulis sendiri, payahlah mana dia bagi tahu. Kalau kita tak ada di situ. Mana kita kena pergi kilang dia. Kena ambil satu-satu cek. Dia sukarlah. Dia caranya terbaiknya. Kita tengok ada segi halal ataupun tidak. Itu lebih meyakinkan lah doktor kan. Dan nak confirmkan balik sebab ada soalan juga di WhatsApp kita, sebab kita bertanya adakah arak yang etanolnya ataupun alkoholnya bawah 1%? Tak ada tau. Kalau dah namanya arak. Dan namanya arak. Dia memang kena alkohol tu lebih. Baru dia jadi arak. Jadi cuma sekarang ni nama dia yang mana silap orang yang bagi nama tu. Silap. Siapa yang bagi nama araknya kenapa? Air oren contohnya, air oren. Oren arak ke? Air oren arak. Sebenarnya dia tu tak sampai tahap jadi arak. Sebab alkoholnya tidak tinggi kan. Dia bagi nama arak. Itu dia nama itu yang salahnya. Yang doktor sebut tadi bawah 1% ialah minuman yang mengandungi etanol, kadarnya mesti kurang 1%. Kalau lebih 1%, ditakuti ia boleh akan jadi sampai memabukkan lah. Itu payah yang kita letak supaya jaga-jaga. Bukanlah arak bawah 1% boleh minum, tidak jangan salah faham sebab kita bertanya di WhatsApp ni dia risau pula, takut-takut salah faham ni menyebabkan keraguan dalam perkara-perkara lain juga. Jadi insya-Allah itulah peluang untuk kita bertanya pada para ilmuwan kita. Dan doktor dah sebutkan tadi alkohol dalam minyak wangi, peranannya dan fungsinya. Sah solat ke tidak? Mungkin kalau menjawab soalan sahabat tadi kita dah sebut. Dia kalau nak perbahasan lebih panjang lagi, memanglah hukum asal alkohol ataupun arak tu adakah najis ataupun tidak. Memang setengah ulama mengatakan dia najis, dia haram dan juga najis. Setengah ulama lain mengatakan dia tidak najis walaupun arak. Dia tidak najis. Cuma haram diminum sahaja. Tapi kalau dia tidak menajiskan, boleh semayang. Sekarang ni yang kita bincang bukan arak. Betul. Bukan arak. Alkohol. Etanol. Yang kita bincang sekarang. Kan dah jauh kan pergi kan. Betul. Arak tu pun khilaf. Ada ulama mengatakan dia tidak najis. Walaupun Imam Syafi'i najis lah. Sekarang kita pergi lebih jauh lagi. Itu bukan arak sekarang. Alkohol. Ataupun etanol yang ada dalam pen ada, dalam minyak ada. Semua banyak alkohol ni banyak kegunaannya. Jadi dia tidak najis. Dia halal dan tidak najis. Secara umumnya dalam minyak wangi itu yang digunakan ialah
alkohol. Alkohol itu tidak najis kerana fungsinya lah. Jadi maknanya kalau bukan najis, tidak ada masalah untuk dibawa ke solat. Jadi kita harap itu jelas. Sangat-sangat penjelasan Dr. Muhammad Al Ihsan pagi ni. Jadi insya-Allah bolehlah sibuk-sibukkan, kongsi-kongsikan biar ramai lagi tahu, dan dengan ilmu itulah yang dikongsikan, bila tahu insya-Allah kita lebih yakin lagi untuk beramal. Okey Doktor, ada lagi poin-poin yang kita belum kongsikan pagi ni? Nak dikongsikan sebelum kesimpulan? Nak sentuh sikit pasal tapai. Tapai juga tuak atau nira ni. Okey. Jadi kenapa kita boleh makannya, boleh minumnya? Jadi kan, dia adalah secara detailnya ataupun secara akademik saya pergi lebih kurang je, ataupun tak mendalam sangat lah saya sebutnya. Sebab tak ada masa dah. Yang pertama, tiada dalil yang mengharamkan. Macam kita minum tuak tu kan. Sebab hukum asas semua adalah harus kan. Semua benda ni, makanan-makanan ni, minuman ni adalah harus mereka ada nas yang melarangnya. Yang tak boleh arak sebab dia mabuk kan. Sekarang ni tak mabuk. Dia tidak mabuk. Itu satu. Tiada dalil yang mengharamkan. Yang kedua, uruf masyarakat kita orang Melayu. Memang minum tuak, memang makan tapai. Ataupun nira tu kan. Uruf kita. Jadi uruf pun dia ambil kira dalam Islam, dia ambil kira. Dia tidak mabukkan. Yang ketiga hadis Nabi tadi. Hadis Nabi tadi. Yang Nabi sendiri tu kan dihidangkan nabis. Dan tempoh hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hari ketiga lepas tu Nabi, kalau ada lebih, Nabi buangkan. Jadi mengajar kepada kita benda yang sama berlaku. Tuak kita tu kan boleh minum selagi dia tidak berubah lah. Dia tidak berubah sifatnya menjadi arak. Selagi mana dia tu tuak, maka boleh kita minum. Dan jawapan terakhirnya yang paling lebih saya sebut tadi lah. Maksudnya prosesnya itu bukan daripada proses pembuatan arak, maka memang dia boleh diminum. Guideline yang saya sebutkan yang panjang lebar tadi tu. Ada dekat situ. Cukup dah. Kedudukannya, fungsinya, insya-Allah jelasnya. Tepat doktor jawab tu. Memang ada WhatsApp pun berkaitan dengan macam mana keadaan atau situasi tuak dan makanan yang seumpama dengannya. Termasuk tapai, ada yang tanya kicap dan sebagainya. Semua doktor dah sebut setiap satu soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Terima kasih juga yang bertanya. Di WhatsApp kita nak dapat pencerahan dan penjelasan daripada tetamu kita hari ini, Dr. Muhammad Al Ihsan. Dan mungkin di hujung ni ada kesimpulan yang kita nak sampaikan dalam masa yang sama. Dalam segmen Bicara Halal ni, kita pasti nak ajak dan kempenkan supaya menyatakan bahawa mencari yang halal itu satu kewajipan dan kefarduan bagi kita kan Doktor. Mungkin ada kesimpulan yang Doktor nak sampaikan. Baik, sebagai penutupnya Hazwan dan juga Pian ni, saya nak baca ayat Quran ni. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi ini secara halal dan juga baik. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana bagi kamu dia adalah musuh yang nyata. Jadi di sini ayat ini mengajar kepada kita berhubung dengan cara nak cari makanan juga minuman. Dengan dua syarat. Jadi carilah yang halal satu. Yang kedua carilah yang tayyib, yang baik. Yang halal dari segi hukum fiqh lah. Mana tidak ada najis, tak ada apa tu kan. Yang kedua yang baik. Baik berarti yang bermanfaat untuk kita. Yang tidak memberi mudarat kepada kita. Yang berkualiti untuk kita. Jadi dengan kita memenuhi perkara ini, maka kita telah mengikuti syariat kita. Maka selamatlah kita dunia dan akhirat. Ini dalam bab pemakanan pun selamat. Di akhirat pun kita akan selamat. Dunia selamat, akhirat pun selamat. InsyaAllah. Jadi wallahu a'lam sekadar tu. InsyaAllah, tenang. Dan memang Dr. Al Ihsan pagi pun tenang. Satu-satu poin beliau ataupun doktor kongsikan pagi ni, insyaAllah untuk penjelasan dan pencerahan kita. Terima kasih Doktor untuk perkongsian pagi ni, sangat bagus dan sangat cerah insyaAllah. Ilmu yang kita perolehi menerusi Bicara Halal hari ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih Dr. Muhammad Al Ihsan bin Ghazali, pensyarah kanan Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi ataupun CFIRST, Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Jumpa lagi Doktor insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian